Azad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sorry lambat sikit. Ustaz bagi tanda tadi. Okey. Oh, apa? Semua dah makan ke? Dah Ustaz. Dah makan. Ustaz dah makan? Belum lagi. Ha? Pagi tadi lah makan, tengah hari belum. Tunggu Azad lah, katanya Azad nak hantar tom yum. Oh, Azad nak Azad. Tom yum sikit. Apa saya pula? Okey. Okey. Siapa ni ada? Ya? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okey, awak semua kat rumah lah kan? Okey, jap. Saya tak sihat sangat ni. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk apa? Sabar. Okey, hari ni Ini apa? Ini apa Sekejap sakit spek jap. Ustaz rasa tak selesa lah, rambut Ustaz panjang lah. Macam mana saya nak buat? Punya pun. Agil, kalau saya ikat elok Agil. Saya ikat lah. Oh, saya ikat Agil. Macam tak elok je. Wow, je. Macam nak patung je kalau saya ikat. Dia panjang entah sampai ke mana. Tak boleh lah, Ustaz tak boleh ikat lah. Rambut Ustaz tak sesuai lah ikat. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi nampak cara ni lah. Cara ni masuk. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okay. Dah ada tengah hari ni. Ustaz pun tak tahu tengah hari ni dikira tengah hari ke dikira pagi. Nak kata panas tak panas. Entahlah. Sekarang PM Ustaz. 12. 12 PM ke 12 AM? AM sebab kalau AM lah. PM lah. AM ke PM? PM. PM. Okey Rania, terima kasih Rania maklumkan kepada Ustaz. Ya, PM. AM pagi esok, pagi malam AM. Pagi malam 12 PM sebab dikira 12 petang. Itu midnight. PM tu apa maksud dia PM. Ha? Entahlah. Kenapa AM? Oh, dia after morning. PM? Past morning. Past morning Okey, boleh Nik Zara, boleh. Okey, anak-anak murid Ustaz, Ustaz, kalau PM tu post-meridian. Post-medium. Kalau Perdana Menteri? Government. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita dah boleh mula kelas Boleh Ustaz. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Anak-anak murid Ustaz, siapa ni Hatim? Okey. Kita mulakan kelas kita dengan istighfar dulu. Okey. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Okey, baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat. Ustaz harapkan awak semua masih lagi bersemangat. Tetapi sebelum tu Ustaz nak tanya, sebelum kelas tadi, sebelum ni kelas apa? Tajwid. Tajwid teacher Asma Yes, Teacher. betul. Yes, betul. Oh, okey. Apa ni? Okey. Apa ni? Ingat betul. Apa ni? Ustaz. Hmm? Case. Apa ni? Saya tak faham. Apa Ustaz? Apa? Tak ada apa. Okey. Tak apa. Tak faham. Okey dah. Okey, anak-anak murid Ustaz, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini, tapi sebelum itu Ustaz nak pesan, mana-mana pelajar yang mana Ustaz saya tak larat lah. Okey, Ustaz benarkan awak pergi minum air, tapi pastikan maklum kan. Ingat, Ustaz faham kalau awak rasa penat, Ustaz faham kalau tiba-tiba awak rasa tak larat, Ustaz faham. Tapi maklumkan kepada Ustaz kalau awak nak pergi ambil air ke apa. Okey? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum tu Ustaz nak tanya kepada Sarah Alvina. Sarah Alvina dengar tak suara Ustaz? Dengar. Sarah, sekarang ni kita tengah belajar hadis apa Sarah? Jangan lalu kat depan orang yang tengah solat. Jangan lalu depan orang tengah solat. Nurin, kalau lalu juga jadi apa Nurin? Memang. Dosa. Kalau tak nak lalu nak kena buat apa? Tunggu 40 tahun Ustaz. Bukan. Tunggu 40 Tunggu tahun. sampai habis. Tunggu sampai habis solat. Ini korang tu dah habis solat pun tunggu lagi. Tunggu sampai habis solat je. Okay. Now, okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Tetapi Ustaz nak cerita sikit lah. Ustaz nak cerita sikit boleh? Ustaz nak cerita sikit. Boleh. Ustaz. Sebab dia ada kaitan dengan setiap kali kelas hari ni semua Ustaz akan terangkan benda ni. Okay. Anak-anak murid Ustaz, seorang manusia. Ini adalah orang manusia. Ustaz asyik okay, orang manusia je senang. Okay, katakan ini manusia. Ni true story ke? Ini true story. Sarah Alvina, Ustaz minta maaf. Ustaz lukis tak cantik. Ustaz, mungkin Ustaz lagi cantik lah daripada saya. Tak ada. Okay, ini manusia. Ini manusia. Tapi kalau girls kan girls kan dia suka lukis macam ni kan. Ini mata dia, mata bersinar, sebelah sini macam tu. Macam tu ke? Betul ke macam tu? Macam mana awak buat? Dia tengok ini. Salah. Macam mana? Ajar sikit Ustaz, macam mana Ustaz nak lukis mata sepek tu? Mata sepek. Macam mana? Macam ni mata sepek macam mana? Awak buat macam mana mata Dia sepek? macam langit, macam rainbow lah. Bentuk rainbow gitu. Macam tu? Boleh lah. Boleh lah, macam mata sepek macam awak lah, mata sepek kan. Mata bersinar. Okay, katakanlah Okay, katakan ni manusia dan nama dia Ustaz. Katakan ni Ustaz, dia ada rambut dia. Rambut dia Ustaz suka rambut warna biru. Katakan rambut warna biru kan. Rambut dia macam, rambut dia ni geng army ke Rambut Korea. Macam exercise. Sarah Alvina ada rupa Korea tak Ustaz lukis? Ada nampak macam Jungkook tak? Ada nampak macam Jungkook tak? Tak kan? Boleh lah. Nurin, ada nampak macam Guangzhou tak Nurin? Ada kan? Entahlah. Okay. Anak-anak murid Ustaz, ini adalah sebuah manusia. Cuma perut dia gemuk sikit lah. Sorry lah, perut dia gemuk sikit. Okay. Anak-anak murid Ustaz, dalam dunia ni, okay, Ustaz nak terangkan kepada awak. Dalam dunia ni, ini ada kaitan dengan pelajaran kita. Hana Sofia. Panjang umur Hana Sofia. Okay. Anak-anak murid Ustaz, dalam dunia ni, manusia ni dia akan dapat dua berita.
Apa Berita berita tu? buruk, berita baik. Good. Yang pertama adalah berita baik. Okey, katakan. Okey, ini satu. Okey, yang pertama adalah berita baik. Semua orang dalam dunia kita ni tak ada orang yang akan sentiasa dapat berita baik sahaja. Tak ada orang yang akan dapat berita buruk sahaja. Dia ada dua. Berita buruk. Berita baik dan berita buruk. Okey. Okey. Tak apa. Terima kasih Hana. Terima kasih Hana beritahu kat Ustaz. Tak apa. Okey, kalau makan ke tertidur ke tak apa Ustaz faham. Jangan risau. Yang penting maklum Terima kasih Hana. Okey. Now, kelas, Ustaz nak bagi tahu kepada awak, dalam hidup manusia ni kita ada dua ni saja. Tak berita baik, berita buruk. Ustaz akan ulang sampailah awak ingat dalam kepala awak. Dalam manusia ni dua je. Tak baik, buruk. Apa berita baik Ustaz? Saya dapat PS4. Ustaz, mak ayah saya dah baru balik rumah. Ustaz, kawan saya bagi saya hadiah. Itu adalah berita-berita baik. Okay, faham? Berita-berita buruk. Ustaz, adik saya asyik nak bergaduh je dengan saya. Itu berita Itu buruk. betul. Ustaz, mak saya asyik marah saya. Itu berita buruk. Ustaz, mak saya asyik compare saya dengan adik-beradik yang lain. Itu betul. berita buruk. Itu betul. Itu berita buruk. Anak-anak murid Ustaz pernah terangkan kepada awak. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kita satu berita buruk, itu menunjukkan Allah nak uji kita dua benda. Yang pertama adalah okey, terima kasih Aizat maklumkan kepada Ustaz. Okey, pertama. Okey, Ustaz pernah terangkan. Okey, kalau ada ni, ingat. Ustaz tak minta satu hari nanti awak ingat nama Ustaz yang ajar. Tak. Yang penting awak ingat apa yang Ustaz ajar. Pertama, Allah nak uji kita sifat sabar. Pertama, Allah nak tengok sama ada kita sabar ataupun tidak. Bila kita dapat berita yang buruk, Allah nak tengok kita sabar ataupun tidak. Yang kedua, Allah nak uji kita sama ada kita redha ataupun tidak. Sama ada kita redha ataupun tidak. Berita buruk. Ustaz, rumah saya kena masuk pencuri. Saya dah buat polis dah apa semua. Tapi redha, sabar. Nampak macam mana? Itu semua qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar, redha. Anak-anak murid Ustaz, dalam hidup kita ni, bila kita diuji dengan berita buruk, berita yang sedih, berita yang kita tak suka pun, itu akan membuatkan kita lebih ingat Allah. Sebagai contoh, hijau je, tak cantik lah hijau. Ambil warna biru pula lah. Bila kita sakit, kita akan mula untuk ingat Allah. Sebagai contoh sakit, ya Allah, kenapa sakit? Ya Allah, tak larat. Kita akan mula ingat Allah. Mak kita marah, mak kita cakap apa? Astaghfirullahalazim, ya Allah, Nurin. Kenapa buat macam tu? Nampak mak kita akan sebut nama Allah. Sarah Alvina, astaghfirullahalazim, ya Allah. Nampak? Mak kita ataupun ayah kita bila marah je sebut nama Allah dulu. Ya Allah, kenapa buat macam tu? Nampak? Bila kita diuji dengan kesedihan, bila kita diuji dengan benda-benda yang kita tak suka, kita mudah untuk sebut nama Allah. Anak-anak murid Ustaz, satu ketika pada tahun 2010. 2010 awak umur berapa? Beritahu kat Ustaz sikit, 2010 umur berapa? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Ustaz dah tingkatan 5 dah tentu. Ustaz, pada tahun 2010 Ustaz nak kongsikan kepada awak Ustaz nak kongsikan. Ustaz ada naik satu KTM. Tahu tak KTM tu apa? Tahu. KTM tu apa? Train. KTM tu macam train. Ditakdirkan Allah satu hari Ustaz naik KTM dengan kawan-kawan Ustaz. Dalam KTM tu orang betul-betul sesak. Dalam KTM tu penuh dengan orang. Dalam KTM tu penuh lah. Orang kira penuh lah dalam KTM tu. Dan kami duduk sangat rapat-rapat. Rapat sangat lah. Waktu tu tak ada COVID lagi. Dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala depan Ustaz ada beberapa orang perempuan. Depan Ustaz ni ada beberapa orang perempuan. Dalam 3 ke 4 orang macam tu lah. Dan diorang berpakaian. Ustaz, apa dia ni Ustaz? Siapa Tayo ni? Tayo ni siapa Tayo? Sudahlah Tayo. Siapa Tayo ni? Tayo Nurin. Tayo. Bagilah nama betul-betul. Nurin elok dah pun Tayo. Kelas untuk Siapa potato? kelas dengar Ustaz, sini siapa potato? Tak tahu. Dengar sini. To kalau sebut Toyo, orang Kedah
Dia ada satu perkataan dia toyu. Tahu tak toyu tu apa? Tak tahu lah Ustaz. Toyu tu kicap. Orang Kedah panggil kicap toyu. Apa toyu? Siapa nama siapa nama? Ziad, awak pergi tanya mak awak. Mak awak orang Kedah kan, tanya mak tahu Ya, mak tak saya orang toyu Kedah. tu apa? Mak awak kata, oh toyu kicap mak awak mesti tahu. Toyu orang Kedah panggil kicap. So toyo Ustaz tak tahu. Toyo Ustaz tahu. Okey Nuri boleh. Okey go. Tayo. Boleh, Tayo Ustaz? tu kartun bas. Betul. Okey, anak yang murid Ustaz, seterusnya Ustaz nak terangkan kepada awak, perempuan yang depan Ustaz tu semuanya pakaian yang tak sopan. Yang depan Ustaz tu pakaian dia adalah pakaian yang terdedah dekat sana sini. Dengan tak pakai tudung, dengan pakai baju ketat. So depan Ustaz pun aduh dia orang duduk depan Ustaz pula kan. Tapi ditakdirkan Allah, nampak? Allah nak tunjuk. Bila kita dapat benda yang buruk, bila kita dapat benda yang kita tak suka, kita akan mula ingat Allah. Apa dia anak-anak murid Ustaz? Tengah-tengah dalam KTM, tengah-tengah dalam kereta api pada waktu tu, tiba-tiba aircon rosak. Bila aircon rosak, apa akan jadi dalam KTM tu? Panas. Dia akan jadi panas, dia akan jadi beruap, dia akan jadi berkuap, dia akan jadi rasa tak selesa. Dan depan Ustaz, telinga Ustaz dengar sendiri anak-anak murid Ustaz. Tengok sini. Depan Ustaz ni yang pakaian yang entah pakai macam mana ni, yang pakai pakaian yang tak sopan apa semua ni. Anak-anak murid Ustaz, tiba-tiba terkeluar daripada mulut diorang. Awak agak dia keluar apa? Gagak diorang kata apa? Tolong kipaskan aku. Tolong lepaskan aku. Awak ingat drama? Tolong lepaskan Tolong aku. kipas. Tolong kipas. Ya, kelas. Benda pertama yang diorang dengar, yang diorang sebut bila panas, ya Allah, panasnya, ya Allah. Ustaz kata, Ustaz terkejut. Ingat pula Allah, nampak? Manusia akan ingat Allah bila kita berada dalam keadaan susah. Allah, ya Allah, panasnya, ya Allah. Lepas tu dalam masa sama dia buat baju ni. Ya Allah, panasnya, ya Allah. Nampak? Itu adalah bukti. Bukti dia apa anak-anak murid Ustaz? Buktinya adalah bila kita berasa susah, contoh demam. Allahu Akbar. Ya Allah, demam. Sakit, kita akan mula ingat Allah. Itu biasa. Dalam dunia ni, bila kita berasa susah, kita akan mudah untuk ingat Allah. Tetapi, sekarang ni pada hari ini, semalam, Ustaz dah terangkan kepada awak, dia ada satu lagi benda yang sangat susah. Bila kita menerima benda yang baik. Bila kita menerima benda yang baik. Ustaz, saya haus, boleh saya minum air? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey, terima kasih maklumkan kepada Ustaz. Okey. Anak-anak murid Ustaz, seterusnya benda yang baik Allah Ta'ala nak uji kita dengan syukur. Ustaz, syukur ni bukan senang ke? Susah anak-anak murid Ustaz. Bila kita dapat sesuatu benda yang kita suka, kita akan mula lupa. Hana Sofia bukan setakat dapat skuter. Hana Sofia dapat kembar skuter pula dah. Apa nama kucing dia? Skuti. Katakan skuti tu tiba-tiba Allah bagi dapat kembar. Dua-dua gemuk. Katakan dua-dua gemuk Ustaz. Gemuk betul lah kucing awak. Dua-dua gemuk Ustaz. Saya nak angkat pun susah Ustaz. Diorang ni dia punya gemuk sampai malas Ustaz diorang ni. Katakan. Ustaz dulu ada satu kucing dekat rumah sewa Ustaz. Ustaz panggil kucing tu gemuk. Sebab dia malas betul. Dah lah gemuk, malas pula kucing tu. Tapi last sekali sekarang dia dah rajin dah. Okay. Ustaz ada beli kucing ke? Tak ada, kawan Ustaz bawa balik rumah waktu tu. Dulu waktu Ustaz duduk dengan rumah kawan Ustaz, dia bawa balik kucing. Kucing tu dah lah dengan gemuk, malas. Nak bagi makan pun tak nak. Punyalah malas kucing tu, katakan. So, bila kita dapat satu perkara yang mana perkara yang kita suka, kita jarang nak ingat Allah. Ustaz ulang sekali lagi. Bila kita dapat perkara yang kita suka, kita jarang nak ingat Allah. Sebagai contoh, sekarang ni awak duduk dalam keadaan rumah yang besar. Kebanyakan daripada awak, sesetengah daripada awak, Ustaz dah pergi dah rumah dia. Rumah Hana, Ustaz dah pernah pergi. Rumah Ziad, mak dia ajak datang. Ustaz lama dah, Ustaz tak sampai-sampai lagi rumah Ziad. So rumah awak adalah rumah yang selesa. Tapi jarang kita, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, rumah saya besar, rumah saya selesa. Jarang. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, pagi ini, tengah hari ini Ustaz nak ingatkan awak. Mula-mula kita kena bersyukur atas segala nikmat yang Allah bagi.
Sebelum kita nak masuk tajuk ni, Ustaz nak pesan kepada awak, tengok sekeliling awak. Ustaz, adik saya ni sakit lah Ustaz. Saya nak bersyukur macam mana? Nampak? Awak kena bersyukurlah, sekurang-kurangnya awak ada adik. Ada orang tak ada adik. Ustaz, kakak saya ni asyik kacau je. Sekurang-kurangnya awak ada kakak. Ustaz tak ada kakak. Nampak? Ustaz nak awak tengok, Ustaz, abang saya ni asyik meragam je, asyik nak marah saya je. Sekurang-kurangnya awak ada abang. Berapa ramai orang dekat luar sana yang dia tak ada abang. So Ustaz nak mula-mula sekali dalam kelas kita, Ustaz nak tanamkan dalam pemikiran awak, banyakkan bersyukur. Kalau dapat benda yang gembira, banyakkan bersyukur. Kalau dapat benda yang buruk, banyakkan bersabar dan banyakkan redha kepada Allah. Tapi dalam murid Ustaz, Ustaz dah pernah terang kepada awak syukur tu apa, sabar tu apa. Tapi redha Ustaz tak pernah terangkan lagi. Ustaz nak tanya awak, apa maksud redha? Berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah, tawakal. Redha, apa maksud redha? Ya, accept the reality. Siapa cakap ter-accept tadi tu? Siapa cakap tadi? Saya. Bagus anak-anak murid Ustaz. Hari ni Ustaz nak ajar kepada awak satu sifat yang mana sifat yang Allah Ta'ala akan uji kepada kita dalam keadaan kita ni tengah susah. Iaitu redha. Mana buku akhlak, cepatlah. Redha anak-anak murid Ustaz, redha. Ustaz, saya redha lah Ustaz. Apa yang nak dapat saya redha je. Oh, belum lagi. Sekarang Ustaz nak ajar. Okay, ini Ustaz nak awak tulis dalam buku teks awak. Anak-anak murid Ustaz, dalam kehidupan kita, kita mesti melalui proses. Yang pertama adalah usaha. Pertama, awak kena usaha. Awak tak boleh, proses dia macam ni. Ustaz, tawakal tu bila? Tengok sini. Pertama, awak kena usaha. Kita kena usaha. Apa-apa pun usaha. Selepas usaha, baru tawakal. Selepas usaha, baru tawakal. Ustaz, lepas tu redha nak bila? Sabar. Selepas tawakal, barulah kita redha. Ini adalah proses kehidupan manusia. Ustaz nak ajar kepada awak. Ingat ni sampai awak bila-bila. Ustaz, redha tu nak letak bila? Selepas habis semua sekali, datanglah redha. Dengar sini baik-baik Ustaz. Usaha, tawakal, redha. Ingat itu adalah proses dia. Kita tak boleh jump terus. Katakan Nurin, Ustaz, saya tak belajar lah Ustaz, tapi saya sentiasa tawakal kepada Allah untuk saya berjaya. Itu bukan tawakal. Itu apa benda namanya? Tawakal adalah kita berserah selepas usaha. So anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Kita kena usaha. Apa pun kena usaha. Sebab itu Ustaz selalu pesan kepada awak. Ustaz tak ajar awak semata-mata untuk awak dapat exam yang baik. Ustaz tak ajar awak semata-mata awak dapat A. Sebab yang nak bagi A, yang nak bagi B, itu semua atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tak ajar awak untuk awak jadi kaya. Dengar. Berapa orang yang belajar, dia nak jadi kaya. Buat bisnes apa nak jadi kaya. Tapi dia tak jadi kaya juga. Sebab Allah tak izinkan. So sekarang ni yang penting usaha. Ustaz dah tekankan daripada dulu lagi. Ustaz tak kisah pun berapa banyak markah yang awak dapat. Tapi yang Ustaz kisahkan, awak belajar ke tidak? Awak berusaha ke tidak? Ini tidak. Awak tak belajar. Awak tak berusaha. Tiba-tiba awak sedih sebab dapat markah rendah. Itu tak boleh macam tu. So anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad pernah pesan. Dengar baik-baik. Nabi Muhammad pernah pesan. Kalaulah awak bawa kuda. Nurin, Ustaz minta maaf Nurin, Ustaz tak pandai lukis kuda. Kuda macam mana? Nurin macam tu ke kuda? Okay, Ustaz minta maaf lah ni kuda. Okay, kuda kuda. Betul lah tu. Kuda. Unicorn lah Ustaz tu. Katakanlah ni kuda lah. Okay, katakan kuda. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad kata apa? Kuda ni, dengar betul-betul. Kalaulah kita bawa kuda, kita nak pergi ke mana-mana. Dengar baik-baik. Nabi Muhammad cakap, bukan Ustaz cakap. Kalaulah kita nak pergi ke mana-mana, kita kena ikat kuda tu. Tambat dia, ikat kuda, letak dekat mana-mana supaya dia tak apa?
Supaya dia tak Tak terlepas. boleh lari. Ya, supaya dia tak lari. Ini tidak. Awak lepaskan kuda awak. Ya Allah, saya berserah kepada saya tawakal. No. Ya Allah, saya tawakal. Tiba-tiba kuda tu hilang. Bila kuda tu hilang, salah siapa? Bukan salah Allah, salah awak sebab awak tak ikat benda tu. Nak maksud Ni nak suruh Allah pula. betul, dia tak suruh Allah pula. Selepas ikat, selepas usaha, baru awak tawakal. Redha tak datang lagi, tawakal dulu. Awak belajar betul-betul, belajar. Jawab exam betul-betul. Ya Allah, saya tawakal. Apa pun yang dapat, saya tawakal kepada Engkau. Bila dapat keputusan, barulah Allah nak uji sama ada kita redha ataupun tidak. Ustaz nak awak clear benda tu. Pertama, Allah nak tengok kita usaha ataupun tidak. Lepas kita dah berusaha, awak dah tanam pokok rambutan. Awak dah tanam pokok durian. Tanam ni, siram setiap hari. Tawakal, ya Allah, bagilah saya buah durian yang cantik, ya Allah. Tawakal. Tiba-tiba yang keluar buah durian, tiba-tiba yang keluar buah rambutan. Tanam pokok durian, keluar buah rambutan. Situ Allah nak tengok sama ada kita redha ataupun tidak. Ustaz, saya usaha belajar siang malam, tuition setiap hari. Kalau macam Rania tu, setiap hari tuition. Betul Rania? Rania punya tuition ni kalah tuition Ustaz tu. Setiap hari tuition. Saya 4 kali seminggu Ustaz tuition saya. Kita nak tengok Rania. 4 hingga 5. Ya. Rania, cerita sikit jadual tuition awak. Bagi kawan-kawan awak dengar. Saya tuition dari hari Isnin sampai Ahad. Kelas. Isnin sampai Ahad. Hingga Ahad. Ya. Oh, Okey, maksudnya pukul berapa sampai pukul berapa? pukul berapa sampai pukul berapa tu? 8.30, 10.30 setiap hari. Setiap malam. Ya, untuk hari Jumaat ada kelas aerobatik pukul 7.45 sampai 10.30, kadang-kadang pukul 11. 11 apa? 11 malam? 11 Ya. malam? Ya, Ya. cikgu tu dia tengok orang lain dulu. Oh ya ke? Lepas tu Sabtu Ahad, lepas habis tuition di PKK ataupun PSRA ada kelas art class. 4 Sampai kelas? pukul- Oi. Bukan Lepas 4 tu? kelas. Sampai pukul 4.30. Lepas tu habis. Malam ada lagi tak? Malam tak ada dah. Oh, hari Ahad pun macam tu juga? Hari Ahad ada kelas apa PKK tu kerja. Saya pilih Ustaz, saya pilih kelas Ustaz. Susah sangat ni Ustaz. Ya, Sa'ad. Silakan. Kelas awak. Ustaz nak tengok. Kelas awak macam mana pula kelas awak? Kelas saya daripada pukul 4 hingga 6.30. Lepas tu 4 petang lah. Lepas tu 4 sampai 6.30. Bukan awak kelas mengaji ke? tak, kalau Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Okey, lepas tu? Kalau kelas mengaji kecuali hari Jumaat. Kecuali hari Jumaat apa tu 8 hingga 11 macam tu. Nampak anak-anak murid Ustaz? Kenapa Ustaz boleh tanya Ustaz kenapa? Cuba awak tengok. Ustaz dengar pun Ustaz takut. Kenapa? Daripada hari Isnin sampai hari Ahad. Betul, esok tu tuition lagi. Pusing punya pusing. Allah Akbar. Ya Azad, silakan Azad. Kenapa Azad? Silakan. Saya pun ada kelas tambahan. Awak kelas tambahan bila tu? Di PKK. Bukan, hari Sabtu. Belum PSRA. Oh, PSRA. So anak-anak murid Ustaz, sini nampak itu adalah menunjukkan usaha Ustaz. Saya tak tuition, so saya tak usaha lah. No, bukan maksud Ustaz macam tu. Awak masuk kelas ini pun adalah satu usaha. Maksudnya apa? Semua tu bergantung kepada kemampuan masing-masing Ustaz. Mak ayah saya tak mampu, saya nak beli tuition sebab adik-beradik saya yang lain semua kelas lagi. Tak ada masalah. Awak fokus dalam kelas kita. Tapi yang penting usaha. Lepas usaha, katakan Rania kan, kelas sampai hari Ahad. Masa dia jawab tu dia dah tawakal, ya Allah saya dah usaha dah, saya dah tawakal ya Allah. Tiba-tiba Allah takdirkan Rania katakan dapat B. Allah nak tengok sama ada kita redha ataupun tidak. Nampak? Allah nak tengok, bukan Allah nak uji kita. Allah pun nak uji mak dengan ayah kita juga. Allah pun nak uji cikgu-cikgu kita juga. Ya Allah Rania, Ustaz dah ajar banyak kali dah. Masih ni Allah nak uji Ustaz. Sebab itu anak-anak murid Ustaz, redha ni dia duduk hujung sekali.
Apa maksud redha ni? Kejap lagi kita akan tengok. So yang penting adalah usaha. Tuhan tak tengok hasil. Dengar baik-baik Dengar baik-baik. Ustaz ulang sekali lagi. Tuhan tak pernah tengok berapa banyak duit yang awak dapat. Awak kerja, katakan awak kerja siang malam. Rania dengar betul-betul. Rania ni kelas siang sampai malam. Tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala bagi awak B. Allah tak tanya dekat nanti Rania. Allah tak tanya kepada Rania. Rania, kenapa dapat B ni? Allah tak tanya macam tu. Sebab apa? Yang Allah tengok adalah Usaha. Allah tengok usaha awak. Tawakal. Allah bagi pahala bukan dekat hasil. Allah bagi pahala dekat usaha awak. Selagi mana awak bersabar, awak usaha, situ Allah akan bagi pahala. Pahala. Ustaz, saya ni sentiasa jaga adik-beradik saya. Adik-beradik saya ni saya dah tak tahan, tapi saya usaha juga jaga. Saya ajar juga adik-adik saya. Allah tak tengok adik awak tu macam. Allah tengok usaha awak tu. Dan Allah akan bagi pahala dengan usaha awak, dengan sifat tawakal dan redha awak. Katakan, awak usaha betul-betul. Tiba-tiba awak tak tawakal. Dapat result yang teruk, dapat D. Awak mula salahkan Allah. Awak tak dapat apa-apa anak-anak murid Ustaz. Penat awak dapat, sedih awak dapat, pahala awak tak dapat. Sekurang-kurangnya biar awak penat tapi pahala dapat. Ustaz saya sedih tapi kenapa Allah bagi? Awak tak redha. Bila awak tak redha, takkan dapat pahala anak-anak murid Ustaz. Sebab kita nak belajar ni. Redha ni apa benda pula? Dia tadi nak cakap. Okey. Sekarang kita nak baca. Okey, siapa boleh tolong? Hatim boleh tolong bacakan? Saya nak Ustaz, saya nak. Okey, Saad silakan baca Saad. Apa maksud redha? Baca dan fahami. Okay. Redha ialah menerima segala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tenang dan ikhlas. Okey, menerima apa? Menerima. Okey, menerima segala perkara yang ditentukan oleh Allah dengan hati yang tenang dan ikhlas. Nampak? Okay, tengok sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Okey, ini pun Allah akan uji kita nanti. Ingat, apa maksud dia? Menerima segala perkara yang ditentukan. Ingat, segala. Ustaz ulang sekali lagi. Segala perkara. Nampak, segala perkara itulah yang terbahagi kepada dua. Sama ada benda yang baik ataupun benda yang buruk. Benda yang baik, benda yang buruk. Katakan benda yang baik, benda yang buruk. Katakan. So Allah nak tengok kita. Setiap perkara yang Allah bagi tu Allah nak tengok kita ni terima ke tidak. Ustaz, saya sakit Ustaz. Allah nak tengok awak terima ke tidak. Allah akan bagi kita macam-macam. Kadang-kadang Allah bagi kita benda yang baik, kadang-kadang Allah bagi benda kita yang tak baik. So Allah nak tengok kita ni kita nak terima ke tidak ni. Itu susah. Redha. Contoh sekarang ni Ustaz sekarang ni Ustaz berhajat kepada sesuatu. Ustaz nak sangat sesuatu. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala mungkin akan uji Ustaz. Sama ada Ustaz redha ataupun tidak. Okay. Ataupun marah. Ataupun Ustaz nak marah kepada Allah. Itu yang susah nak beri Ustaz. Okey, seterusnya siapa nak tolong Ustaz bacakan dalil? Saya sekali Ustaz. Okey, Ziad, silakan Ziad. Nak baca dalil terus ke? Baca dalil terus. Baca dalil terus. Okay. Radiyallahu anhu wa radu an. Okay, good. Maksudnya Allah redha akan mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Nampak? Bila Allah redha, Allah bagi kepada kita sesuatu, kita terima. Ya Allah, aku redha ya Allah. Ustaz ceritakan awak satu cerita boleh? Kelas anak-anak murid Ustaz, salah seorang daripada saudara Ustaz. Dengar baik-baik. Salah seorang daripada saudara Ustaz, dia dah sakit lama dah. Dia memang sakit sampai satu tahap dia pergi ke hospital. Hospital kata dia sakit. Dia memang sakit sampai satu tahap kena masukkan tube ni.
kena masukkan dekat belakang badan kita ni, kena masukkan tube operate, bawa masuk tube. Dengar baik-baik ni. Dia bawa masuk dia dengan suami isteri. Isteri dia sakit. Sampai satu tahap, awak boleh bayang tak? Doktor kena masukkan tube dekat belakang ni daripada otak dia. Bayangkan daripada otak dia bedah, masukkan tube sampailah ke perut. Ustaz, tube. Oh, pernah tengok tube yang macam tube tu kan, macam straw. Macam bulat tu je, bulat. Macam straw tu. Bulat. Awak boleh Clear. Silinder ke? dia macam silinder. Macam straw. Dengar awak boleh bayang Ustaz minta stop share kejap. Ustaz nak awak bayang. Okey, awak bayang straw tu dia letak daripada otak kita ni, dia cucuk dekat sini untuk keluarkan air adalah air tu terus sampai ke perut. Dengar dia dah operate, dah masukkan straw tu sampai ke perut kan. Kemudian dia dah jahit semua, dah tutup habis semua. Ditakdirkan Allah, rupa-rupanya doktor tersilap letak tube tu. Awak bayangkan dah letak tube tu kat otak sampai ke perut, dah jahit, dah sihat, dah apa semua. Ditakdirkan Allah, tiba-tiba doktor cek, tersilap rupanya. Bedah balik, keluarkan balik tube tu, masuk tube tu balik. Ustaz tak tahu. Anak-anak murid Ustaz. Ustaz dengar tu Ustaz terkejut. Doktor tersilap. Adakah doktor sengaja silap? Tak. Itu semua qada dan qadar Allah. Ustaz tak boleh bayang sebab straw tu, tube tu sampai ke otak tau. Dia tembak sini, rupanya tersilap. Rupanya dia kira. Cabut balik. Bayangkan ni kat belakang awak ni keluar straw. Awak ingat macam ninja kan? Tarik. Gantikan dengan tube yang baru. Dan sampai sekarang setakat yang Ustaz tahu, masih lagi ada tube dalam badan dia. Itu adalah berkaitan dengan keadaan yang kita kena redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey. Ustaz nampak. Okey, dah lah. Okey, sekarang ni Ustaz akan bagi masa untuk berehat 5 minit. Ustaz tengok awak pun dah exhausted dah pukul 12.38 ni, Hatim pun dah tak larat tu, dah penat tu, dah nampak mengantuk. Saat dan nampak penat. Tak ada. Dah nampak penat. Okey. Tapi Ustaz tengok Niza macam okey je ni. Hana pun macam okey je ni. Okey, tapi tak apa nak beri Ustaz bagi kelonggaran kepada awak. Okeylah Ustaz tambahlah. Ustaz nampak awak pun memang dah sangat penat. Ustaz bagi awak rehat selama 6 minit. Kan? Tambahlah 6 minit. Okey, Ustaz bagi rehat selama 6 minit. Sekarang 12.39. 12.45 kita akan sambung pelajaran kita. Okey, pergilah rehat. Okey, pergi rehat. Go, pergi rehat. Tapi buka kamera lah, Ustaz nak tengok. Pergi rehat. Pergi rehat. Ustaz pergi rehat. Kesian kat awak. Tengok pun dah tak larat dah tu. Ustaz, kalau saya nak stay, boleh tak? Ada masalah stay. Awak ada tak video-video yang seronok untuk awak share? Ada Ustaz. Ada tak? Rumah Hana je. Ada tak video yang awak rasa awak nak share? Ada? Sarah nak share ke? Saya ada Ustaz. Tak ada. Semua video ni. Okey, Ustaz benarkan awak share. Kita buat rehat-rehat sikit tenang-tenang sikit. Okey. Siapa nak share silakan share. Sian kat awak. Ustaz tak bolehlah tengok awak dalam keadaan penat macam ni. Kita rehat dulu. Okey, Ustaz silakan share Ustaz. Sementara kita nak ada masa rehat ni. Silakan Ustaz. Participating sharing. Tak bagi ke? Ustaz tak bagi sharing ke? Okey. Okey dah. Share. Ni apa yang nak cuba sampaikan? Share sound. Dah boleh dengar Ustaz? Dah. Skip ad. This is my sister. Skip ad. Hi, Okay. I'm Naya. In her bank account, Apa Ustaz? Okay, slowkan sikit. Okay, terus. Oh, nak she had Kelly. $300 total, but she came to Iceland for a 20-hour layover, only to realize that Iceland will get her broke. She took a bus to see the city, $40. She ate lunch, $30. She wanted clothes, oh, that's
too expensive. To see the nearest attraction, the Blue Lagoon, she has to pay $100. To buy the cheap groceries, $4, $6, $12 are normal prices here. This is why Iceland is one of the most expensive countries in the world for tourists, where a 20-hour layover can break your bank. What? At the end of her 20 hours layover, she was sent with a little bit of an Icelandic souvenir. Not the $10 mini snowman, but the $5 Icelandic air. $5 for air. That's 1 minute. See you tomorrow. Second ni Ustaz. Okey, Saan, apa yang awak cuba sampaikan dekat sini? Video ni kalau kita pergi kat tempat Iceland kan, dia price dia mahal. Stop lah share dulu, stop share dulu. Apa yang jadi? Kalau kita pergi kan Malaysia ringgit. Bukalah kamera tu. Alah Ustaz. Kalau dekat Malaysia kan harga-harga dia setengah daripada tu kan murah kan Ustaz. Okay. Kalau luar negara, satu air dah $5. Satu air $5. Satu apa? Satu apa? Satu apa tu? Kita nak bernafas kan ada air kan Ustaz? Kan Okay. tadi kan di situ ada air. Satu tu dah $5. Kalau air mineral dah $5, Malaysia ringgit kan air mineral kan RM1 kan? Kalau luar negara, $5 satu air. So that means like RM10 here for one water. Betul? Jelas kan? Kan, nampak nak Ustaz? Air pun RM5. $5. Nak air pun $50. Saya ada lagi satu video tapi nak tunjuk. RM1 tu Ustaz. Saya Ya? lagi nak beli aiskrim je daripada ambil udang ni Ustaz. Macam mana? Saya pun ada lagi Baik satu beli video. aiskrim kalau daripada udang ni. Kan? Uish. Saya ada lagi satu video Yang Ustaz. pelik Convert kat Ustaz. Malaysia Saya ringgit tak boleh tahan ni Ustaz. lagi mahal. Dia dah dekat. Apa Rania? Apa Rania? Kalau duit tu convert dekat Malaysia ringgit ni selagi mahal. Awak tahu tak? Jom kita tengok. Siang kau awak. Kita apalah, kita keluar, kita berhenti kejap. Ustaz nak ajar awak convert. Okey, tengok sini. Okey. to USD. Okey. Nampak tak ni? Okey. Kejap. Mana dia kerja kejap. Okey, ni Ustaz nak share kepada awak. Okey, ni sambil rehat lah kesian kat awak. Okey, now. Anak nama dia Ustaz. RM1 Malaysia. Okey, kita tengok $1. $1 USA bersamaan dengan RM4.22. Ui, mahal tu. Maksudnya awak memerlukan RM4.22 untuk dapat $1 US. Mahal tu. Kita tengok. Kalau okey, katakan negeri awak nak pergi negara apa? Negeri UAE. Negara Dubai. Awak nak pergi Dubai. Kalau awak nak pergi Dubai, satu dirham Dubai samalah RM1 lebih kurang je. Okay, Dubai sama lebih kurang. Awak nak pergi mana lagi? Bagi tahu Ustaz, negara mana awak nak pergi? Switzerland. Okay, Switzerland. Okay, franc. Switzerland franc. Switzerland. Kalau awak ada 1 franc RM4.64. Tinggi. Maksudnya awak kena ada RM4.64 untuk dapat RM1 duit France. Duit Switzerland. Wow, tinggi. Okay, nak pergi mana lagi? Kyrgyzstan. Antonin. Kyrgyzstan. US. Pakistan. Kyrgyzstan. US. Kyrgyzstan. Mana? Tak ada. Film kat mana? France US. ke apa? Okay, katakan awak nak pergi ni lah. Awak nak guna euro. Awak nak pergi negara euro. Ni euro. Awak guna awak kena ada RM5 untuk dapatkan 1 euro. Tinggi tu. Maksudnya 1 euro bersama RM5. Tinggi tu. Kenapa ni macam ni? Kenapa tak boleh semua sama? Tak boleh Juga kan? lain-lain duit Dia nilai tak sama. Tapi setakat yang Ustaz tahu, Bahrain kot yang paling tinggi. Bahrain ke paling tinggi? Bahrain, 1 dinar dia RM11 kita. Tinggi tu. Banyaknya. RM1 dia sama 1 dinar sama dengan RM11. Mahalnya. Tapi Ustaz, kalau dia macam dekat
negara-negara yang duit dia lagi mahal tu, Okey. dia punya harga dalam dolar tu ke apa benda tu dia macam lagi murah kan. Tapi Ledah. Tapi nilai dia kalau tinggi lah. ikutkan kalau duit kita still lagi mahal daripada Betul. biasa kan. Ustaz, Ya Saad, silakan Saad. saya ada Pound sterling lagi mahal pound sterling. Tengok pound sterling 1 pound murah je sama je 5-4. Okey ya Saad, silakan. Saya lagi Apa satu dia video. murah ni? Seorang budak ni dia baru berapa tahun je dah jadi kaya raya dalam dunia ni. Siapa nama? Boleh saya tunjuk? Oh ni. Indiana juga Ustaz. Okey, Jordan ni pun tinggi tak Jordan? Tak juga. Cuba tengok Iceland punya Ustaz, tengok berapa banyak yang dia kata Iceland. tadi. Tadi kita tengok Iceland kan ni. Iceland di RM5 benda tu Ui. berapa benda. Tengok satu ni. Allah. Kalau Sikit je. sikit je. Seringgit kita sama dengan RM29 dia. Kalau Bangladesh. Kita kaya lah. Seringgit kita sama dengan RM29 dia. Wow. Wah, seronok je kan. Seronok je. Bangladesh. 20 terus berat. Bangladesh takar. Bangladesh RM20. Awak dah tahu awak tengok Indonesia. Indonesia lagi dahsyat. Apa Ustaz? Malaysia memang banyak. RM1 Malaysia sama dengan RM3,429. Duit Indonesia memang kecil lah. Dia Indonesia memang kecil. memang sikit. Ya. Kalau tengok euro dengan duit Indonesia habis. Okey, kita tengok euro Kita tengok tadi tu Bahrain dinar paling tinggi kan. Bahrain dinar. Satu Bahrain dinar sama dengan RM38,000. What is happening? Wah, rupiah ni dahsyat sangat ni. Ustaz tengok duit Indonesia berapa satu rupiah berapa banyak untuk duit Malaysia tiap berapa banyak sen. Okey, RM1 bersamaan dengan berapa ringgit Malaysia Kita tengok berapa ringgit Malaysia. Berapa ringgit Malaysia? Let's see. RM1 sama dengan 0.00029 sen. So, Paling banyak pun Hana Sofia bagi ilmu yang baru kepada Ustaz. Ustaz, Kuwait dinar paling banyak. Okey, kita tengok Kuwait dinar. Terima kasih Hana. Kita tengok Kuwait dinar. Kuwait dinar kalau satu Kuwait, RM14. What? Tingginya. What? Tadi satu dinar Bahrain RM11. Ini satu dinar Kuwait RM14. Wow. This is so. Hana, macam mana awak tahu Hana? Awak pernah pergi Kuwait ke? Biasa di Google. Hana, macam mana awak tahu Hana? Google the cheapest money. Kalau China. Sebab ada China. Okey. Sebab tu okey. Nik Zara Alia cakap betul-betul. Sebab tu orang Indonesia banyak nak kerja dekat Malaysia. Sebab bila balik dia orang dah jadi kaya dah. Betul? Kita ada bibik dia ni. Sebab tu bibik awak banyak Indonesia. Tapi bila dia orang balik dia orang dah kaya dah. Apa bibik? Kita tengok Tunisian dinar ni tinggi tak? Ya, jenis sama je. Singapura. $1 Singapura sama dengan RM3. Wow, tinggi. Kalau macam tu kita kerja dekat tempat orang jual euro lah Ustaz. Boleh? China boleh. Kita tengok Israel. RM1 Israel. Alah sama je. Belagak lebih dah ni. China. Last China. Mana China? China. Mana China? Yuan. Dia pakai yuan. China yuan. 1 yuan sama dengan apa Israel lah ni? Tak nak Israel. Okey, 1 yuan sama dengan 65 sen. So duit kita tinggi lagi lah. Sebab RM1 sama dengan RM1.05 dia. Jepun rendah juga Jepun dia pakai yen. Japan yen. Dia pakai yen. Japan yen. RM1 1 yen sama dengan 0.38 sen. Rendah yen. Saya tahu Ustaz. Biar tadi Ustaz dah bagi share dah tadi. Dah Satu Ustaz.
Beda. Okey lah. Okey, Sa'ad. Cepat. Last, cepat. Yeah. Cepat. Sian kat awak. Cepat. The guy you see Budak ni. Kenapa awak stop? Sa'ad, lama sangat 4 minit. Sa'ad, lama sangat 4 minit. Cepatkan. Dari sini sikit. This was the toughest period I was ever going to endure in my life. at some point he was kicked out of his apartment with 50 cents in his bank account. Okey, Sa'ad, ringkaskan. Dia buat apa, Sa'ad? Dia dulu daripada budak dia dulu orang miskin. Okey. Lepas tu dia duduklah dekat satu apartmen tu. Satu hari dia kena keluar sebab dia tak dapat dia Ustaz tak kata dapat ringkaskan. nak bayar. Ustaz kata ringkaskan. Apa yang membuatkan dia jadi kaya? Sebab dia usaha. Betul. Dia kerja apa? Dia CEO Oyo Hotel ke apa? Oh, Oyo. Tahu? Oyo Hotel tahu? Oyo. Betul. The youngest betul. Ustaz pernah dengar cerita dia. Okey. Okey, dah habis Okey. Umur dia berapa tahun? Dah. Umur dia berapa tahun, Sa'ad? 25 billionaire. 25. Oh, he's young. 25 billionaire guys. Oh, he's so young. Millionaire? Millionaire jutawan. Jutawan billion duit dia banyak macam Elon Musk. Elon Musk. Billion. Back to the Million. Okey, dah. Habis. learn. Betul ke habis. Elon Musk? Ya. 2025 $1 trilion dia boleh dapat. Ustaz tak Dia tahu. boleh. Okey dah. Okey, sambung. Sembang dengan awak sampai ke sudah tak habis. Okey, last but not least. 14 minit dah. Ustaz tadi dekat 10 minit lebih ni. Tak apalah. Untuk awak tak ada masalah. Okey, last but not least adalah ciri-ciri redha. Kita nak tengok anak-anak murid Ustaz. Kita ni redha ke tidak? Ke kita dekat mulut je kita sebut redha, hati tak? So kita nak tengok. Okey, yang pertama Ustaz tulis. Ustaz pun dah kering air liur dah ni. Dah cakap banyak dah. Kering dah mulut Ustaz. Pertama Ustaz nak Hana baca, Ustaz tak dengar suara Hana lagi. Yang kedua Ustaz nak dengar suara Nurin. Ketiga Ustaz nak dengar suara Akil. Keempat Ustaz nak dengar suara Niza. Okey, Hana, baca yang pertama Hana. Hana. Tenang dalam menghadapi perkara yang berlaku. Okey, tenang. Okey, ingat anak Ustaz, tadi kan kita dah belajar, anak Ustaz kita dah belajar apa? Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So apa pun yang jadi, tenang. Awak dapat berita baik ke, berita buruk pun, tenang. So bila once awak tenang, awak tak suka-suka, awak meracau, awak tak cakap apa benda, entah awak mencarut, itu maksudnya awak tak reda lagi. Sebab itu, tenang. Apa-apa pun tenang. Okey, seterusnya. Nurin, silakan Nurin. Bersabar dalam menghadapi musibah. Bersabar. Musibah. Bersabar dalam menghadapi musibah. Nurin, musibah tu apa Nurin? Benda buruk. Ya, musibah tu adalah bermaksud benda buruk. Ingat bersabar. Apa pun jadi pun bersabar. Ustaz cakap senang Ya, cakap senang. Nabat susah nak Ustaz. Okey, terusnya Akil. Silakan Akil. Sabar menerima qada dan qadar Allah. Ya, tabah menerima qada dan qadar Allah. Ingat, sebab itu ada kaitan antara qada, qadar. Kita belajar dah qada qadar dengan sabar, dengan reda, dengan syukur. Itu semua ada kaitan. Sebab itu Ustaz sangat tekankan tahun lepas, qada dengan qadar ni kita dah belajar tekan betul-betul. Supaya apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu semua itu adalah qada dan qadar. Dan apa pun yang Allah bagi, kalau baik kita bersyukur, kalau buruk kita sabar dan kita reda. Last but not least, Niza, silakan. Niza. Niza AFK ke apa? Niza.
Niza, silakan. Berasa cukup dengan nikmat yang diperoleh. Berasa cukup dengan nikmat yang diperoleh. Okey, maksudnya apa? Maksudnya adalah apa saja yang Allah bagi. Kalau sikit kita bersyukur, kalau banyak pun kita bersyukur. Tak dapat apa kita bersyukur, dapat benda yang tak baik kita bersyukur, dapat benda yang buruk pun kita bersyukur. Ustaz, itu adalah ciri-ciri yang menunjukkan kita ni redha ke tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sampai situ saja Ustaz rasa kelas kita pada hari ini. Jangan keluar lagi, sabar. Ustaz ni habis keluar. Ingat, anak-anak murid Ustaz, hari ini kita belajar apa itu redha. Pesan Ustaz kepada awak dan pesan Ustaz kepada diri Ustaz juga, apa pun yang terjadi dalam kehidupan kita, pastikan kita redha kepada Allah. Berat nak cakap ni, tapi moga-moga Allah Ta'ala bantu kita. Okay? I think that's all from me. Thank you so much. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.